Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan seluruh ahli jawatankuasa masjid, ahli jawatankuasa qaryah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan pada hari ini, kalau saya tak silap, kita sambung pada muka surat 30 hak bawah sekali. Betul ya, no? Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Keempat, dia mula main-main keempat, sifat Rasul yang kita bahas. Tu Tok Risalah kata, apa-apa pun kita jangan lupa punca, jangan lupa perdu asal perbicaraan kita, iaitulah kalimah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah Ta'ala. Apabila disebut Rasul, kita bincang dah, seorang lelaki yang merdeka, yang diturunkan wahyu kepadanya untuk ia beramal dan wajib ia sampaikan kepada sekalian umat. Itu maknanya Rasul. Wa ma 'alar rasul illa al-balagh. Tidak ada pekerjaan Rasul melainkan menyampaikan. Jadi orang yang Allah Ta'ala lantik menjadi Rasul, pada akal kita mestilah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Di antaranya 4 sifat utama yang mesti ada kepada Rasul itu. Yang pertama, siddiq, benar. Yang kedua, amanah, boleh harap. Ketiga, tabligh, menyampaikan. Dan keempat, fatanah, bijak. Jadi setengah kitab dia sebut sifat Rasul tu 3. Siddiq, betul, benar. Amanah, boleh harap. Tabligh, menyampaikan. 3. Fatanah tak sebut. Pasal apa? Kerana 3 sifat itu mesti memiliki fatanah. Itu sebut 3 ya. Tetapi pendapat yang masyhur, seperti kitab Matan Ummul Barahin, dia sebut 4. Maka kita pun di atas kaul yang masyhur, kita sebut 4. Rasul tu semuanya benar, perkataannya, perbuatannya, i'tiqadnya, hatinya dan diamnya benar kesemuanya. Yang kedua, amanah, kepercayaan, yakni seluruh amanah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala, yang berkaitan hak anak Adam, dipelihara, tidak dikhianati. Itu maksudnya boleh harap. Tak khianat. Allah Ta'ala suruh buat, buat. Bahkan memelihara, bahkan sangat-sangat memelihara. Yang wajib, yang sunat, semua kutip buat.
Yang makruh tak terlibat. Yang haram lebih-lebih lagi lah. Bukan kata yang makruh, khilaful aula pun mereka tak buat. Apa dia khilaful aula? Menyalahi yang terlebih utama, menyalahi yang lebih baik pun tak buat. Buat hak baik, buat hak elok, hak korang elok tinggal. Kalau yang tu pun tak buat, lebih-lebih lagi yang makruh tak buat, lebih-lebih lagi yang haram tidak terlibat bagi mereka. Walaupun ada satu dua riwayat yang mengatakan Rasul itu seakan-akan buat perkara makruh, tetapi bagi Rasul itu untuk disampaikan ilmu, maka ia menjadi wajib. Contoh, minum air berdiri makruh, tapi sekali Rasul minum berdiri. Pasal apa? Nak menyatakan hukum. Maka tak makruh bagi Rasul, wajib ia menyampaikan pula. Wajib bagi Rasul itu menyampaikan hukum. Macam sembahyang tarawih. Hari pertama Rasul pergi, tiba-tiba ada satu malam tu sahabat tunggu. Pasal apa Nabi tak keluar-keluar lagi? Anak habang kata tarawih ni tak wajib. Kalau Nabi duk main tiap-tiap malam, takut orang faham wajib. Jadi Rasul tak keluar untuk menyatakan hukum kepada solat tarawih itu. Maka seluruh perbuatan Rasul itu adalah menyampaikan, mengajar, mentabligh, menyampaikan risalah hukum hakam Allah Ta'ala kepada kita sekalian umat. Habis itu. Baik, kita tengok lagi. Keempat, wajib kita tiap-tiap orang mukallaf percaya, yakni beriman dan i'tiqad, berpegang teguh di dalam hati bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi segala rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam bersifat dengan fatanah, cerdik. Artinya, erti fatanah itu bijaksana. Baik. Jadi semua rasul, bukan kata rasul kita, bukan kata Nabi Muhammad tu seorang sahaja. Tak. Bahkan semua rasul bersifat dengan fatanah, bijaksana. Nabi Adam bersifat dengan fatanah, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sehinggalah nabi-nabi yang lain, sampailah semua rasul itu, sama ada Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nuh alaihi salam, sampailah kepada Nabi kita, semua rasul tu alaihi wassalatu wassalam cerdik, bijaksana. Semuanya mereka itu bijaksana, cerdik, bijaksana. Apa yang dimaksudkan cerdik, bijaksana? Matang pemikiran mereka, masak pemikiran mereka. Apa yang mereka putuskan adalah keputusan yang tepat dan yang terbaik. Tutup kata pandai lain, cerdik, bijak lain. Dia tak sama. Banyak orang pandai tapi tak bijak. Pasal apa kata pandai tak bijak? Mengaji PhD, nak layan tamu pun tak erti. Tamu main rumah, dia tak nak minum air. Tok Saleh kata rumahmu, mu nak angkat-angkat ke rumah aku. Mu nak jamu aku minum, tak jamu sudah. Tutup guru. Dia nak bagi ajak cerdik kepada masyarakat. Tutup guru lah. Dia orang tua, kita tak libat lagu tu. Dia pergi makan kenduri, orang buat buffet, dia duduk. Orang tak angkat, tak payah makan. Dia tahu rumah aku dah nasi, rumah aku dah nasi, nak main cedok rumah orang apa. Mu panggil, angkatlah nak jamu apa. Tu dia, kita tak boleh buat lagu tu lah zaman lah. Orang nak mengidam pun tak ada.
Dulu sungguh syarat mula-mula nak buat kenuri. Letak pengerusi dulu. Lepas tu mesyuarat pula. Nak makan apa? Lepas tu hari buat apa? Pasang kemah. Lepas tu bersiang bawang, tumuk risik. Zaman tu bolehlah kita buat. Hari kupas bawang, tumuk risik. Lepas tu hari kenuri. Lepas kenuri pula punggah kemah. Berapa kali jamu? Tu zaman dulu. Saya dan zaman tu hak live dah. Buat bunga telur seminggu. Punya pulun. Semayang tak pulun masa tu. Dia pulun kenuri masa tu lah. Allahu Akbar. Saya masa tu duduk di kampung Teluk Cengai. Bab kenuri ni ramai pada mengaji. Ramai pada semayang Jumaat. Pulun sungguh. Pakat tu jadi sungguh. Yang syoknya apa dia? Yang syoknya malam tahlil. Buat dah lah hak semelih-semelih tu. Masak dah sikit hati ke apa, panggil buat tahlil. Esok marhaban. Cantik. Habis pukul 6, pukul 8 lepas maghrib, darai menari. Razan peti. Allah. Saya sekali tu ya. Dan tengok. Pasang ni dengan apa? Buat pentas. Dengan buluh pi tebang, pakat dalam bab lagu tu. Itu zaman dulu. Alhamdulillah. Oleh kerana pendakwah-pendakwah, tok-tok guru kita menerangkan perkara-perkara yang boleh, yang tak boleh. Maka alhamdulillah lah ni dia jadi banyak elok. Dia jadi banyak elok. Alhamdulillah. Tapi apabila tahun 80-an Syekh Nikmat dia mula berdakwah, 90-an tahun 2000 elok dah tu. Dalam 30 tahun. Lah ni dia nak main kelakuan anu balik. Mula dah pakai selawat pendek. Orang Melayu. Rambut mula dah kalah. Rantai mula pakai. Dulu Tok Guru tegah, man tasyabbaha min qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang kesamaran dengan sesuatu kaum, maka ia dihukum kaum itu. Maka pakaian itu adalah dihukum haram. Orang perempuan ada pakaian perempuan, orang lelaki ada pakaian lelaki. Mailah ni dia jadi keliru, dia jadi banyak celahu sebab berbagai-bagai pahaman yang masuk kepada kita. Dan berbagai-bagai perkara yang masuk yang tak sempat kita nak tepih, melainkan insya-Allah akan selamat apabila kita berada dengan dua perkara. Yang pertama majlis ilmu, yang kedua mendampingi ulama. Dua ni akan menyelamatkan kita di akhir zaman. Lain tak ada. Kata Dr. Yusri Al-Azhari, ulama keturunan Nabi di Mesir, dua ni saja yang akan menyelamatkan manusia di akhir zaman, iaitulah menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis selawat, dan yang kedua mendampingi, mendekati para alim ulama. Dua ni kalau kita buat, insya-Allah selamat. InsyaAllah kita hadap mai kuliah ni selamatlah. Allah Ta'ala pelihara kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala pelihara juga keluarga, anak, isteri, cucu, cicit, zuriat-zuriat kita dan teman sahabat kita kesemuanya. Habis itu. Habis. Baik. Lah dok jual warna rambut pula. Dia kata ada tubuh panel syariah, kata boleh. Dulu Tok Guru tak bagi terus. Sebab apa? Tak tahu hak bahan boleh dengan tak boleh. Lah tak boleh semua sekarang. Duk pakai berapa kala. Hak Allah Ta'ala buat elok dah, duk buat apa. Ada lagu tu. Baik. Ada dua lah. Seperti inai, hukumnya boleh. Hak dai tu seperti dia ada ain cat, tu tak boleh. Mandi wajib tak sah. Tu sebab dia tak boleh. Tu sebab punca kepada tak boleh. Habis itu. Baik.
Jadi semua rasul fatanah bijak. Jadi bab bijak ni, teringat Tok Yusuf, hari kematian isteri dia, dia cengih Tok Yusuf ni. Apabila jenazah isteri dia masuk, dia berjalan masuk, dia kata ni, hak duduk tepi pintu ni, orang nak lalu ubah sikit, penuh tepi tu, orang nak lalu pun tak boleh, penuh perempuan tepi pintu tu. Dia tegak sekali, tak balik juga. Sekali lagi, hey, dia kata, nak hey tu, nak marah tu, hak tepi pintu tu, orang nak lalu tak boleh, mangkit, tak ubah juga. 2 kali ya. Hak 3, dia kata, hey bodoh, payahlah. Tapi Tok Guru marah kat kita, kita jangan lari. Kalau lari rugi. Pasal apa? Kita rugi, dia tak rugi. Tu Tok Saleh kata, kalau Tok Guru marah, jangan lari, sabar. Dia kata, aku ni apa pada tak kata. Kata macam-macam. Jangan lari. Hak tak lari tu kalau tunggu, boleh ilmu. Tambah Tok Guru dulu, cengih. Tu berkat boleh ilmu. Anak-anak murid mereka ramai yang menjadi berjaya, yang menjadi hebat, sehingga kan menjadi wali, menjadi awliya illah, dizahirkan karamah-karamah kepada mereka. Anak murid pada hak wali saja ramai. Hak karang kitab Baqarah tu, Tok Guru tak masyhur tentang karamah-karamah, tapi anak murid ni zahirkan karamah banyak. Di antaranya anak murid dia Tok Guru Haji Sa'ad Mogoi, dekat dengan di Kampung Bukit, di Pekak Senah. Dia cerita Tok Guru Haji Sa'ad Mogoi ni orang betul. Orang bagi duit, Tok Guru ambil minum air RM50 contohnya. RM50 tu dia belanja orang minum air semua. Dah suruh minum air. Sudah. Betul sampai tak tu. Kalau bagi kata ni Tok Guru, untuk Tok Guru tak apa. Tok Guru ni untuk Tok Guru tak apa. Tu setengah Tok Guru yang warak apabila orang sedekah. Ni duit apa ni? Untuk Tok Guru. Terima kasih, alhamdulillah. Dia tanya dulu. Dia takut zakat ke, dia takut ataupun yang mengenai wakaf ke. Tu dia tanya dulu. Duit apa ni? Tekah kat Tok Guru. Alhamdulillah, terima kasih. Jelas. Jelas. Baik. Tok Guru Haji Sa'ad Mogoi ni karamah dia yang masyhur, apabila dia masuk waktu sembahyang, dia tumpang bas sekolah. Apabila sampai waktu zuhur sembahyang, budak-budak duk kejar lah, cepatlah. Duduk suruh driver cepat. Tok Guru duduk sembahyang, start tak hidup. Habis dia sembahyang, pak dia berdiri, start hidup. Tu karamah yang zahir, yang makruf, diceritakan oleh masyarakat di Kampung Bukit. Itu masyhur karamah dia. Dalam kitab sejarah ulama Kedah yang dijual di Museum Negeri Kedah, karamah kepada Tuan Guru Haji Mak Rubak Penang. Ada Panglima Nayan masa tu, dia ni kepala penyamun, bertaubat di atas tangan asbab Tok Guru Haji Mak Rubak. Apabila sebut Panglima Nayan, semua orang takut. Malam tu dia nak sambung rumah Tok Guru. Assalamualaikum, bagi salam. Waalaikumsalam. Siapa dia? Tok Guru tanya. Panglima Nayan. Tok Guru tahu dah penyamun. Tak takut. Naik dah. Naik. Dia tahu dah kata penyamun. Dia kata makan nasi dulu. Dia jamu nasi. Dalam hidang nasi itu dia buh paku. Satu piring paku. Tulis dalam sejarah ulama Kedah karamah dia. Bukan mereka. Makan nasi Panglima Nayan pun cedok gulai buah makan. Tok Guru ni ambil paku tokak prak. Macam tokak jabai.
Ilmu Allah Ta'ala bagi lembut besi. Tokok perak. Dia kata kalau besi dia tokok, kalau aku lagu mana dia gilas. Dia bertobat lala. Dia kata ilmu hak akhirat ni ilmu lebih. Hak aku ada tak lebih. Ilmu hak ada kat tok guru, ilmu akhirat ni ilmu hak lebih. Dia bertobat, dia tak mau dah nyamun. Dia bertobat menjadi soleh di atas tangan asbab Tuan Guru Haji Mak Rubab. Nah, itu karamah yang berlaku kepada ulama-ulama yang bersih hati mereka, yang ikhlas hati mereka, yang kuat hati mereka itu berpaut dan berpegang dengan Allah Ta'ala. Nah, kita pasti tak yakin. Tu jadi gitu. Bab yakin ni ada kisah Tok Guru anak murid lebih yakin pada Tok Guru. Tok Guru kata bismillah ni semua jadi. Satu hari banjir. Apabila banjir dulu ni titi buat dengan batang buah pokoknya. Peranyut. Hanyut tak ada titi hanyut. Orang panggil makan kenduri belah sana kapong tu. Anak murid dia punya yakin bismillahirrahmanirrahim, pejam-pejam jalan sampai. Tok dia kata, hang jalan lengo nak. Tok ajakkan semua bismillah. Tok tak yakin. Korang yakin. Anak murid yakin jadi. Allah Ta'ala zahirkan karamah itu kepada murid. Kadang-kadang murid lebih pada guru, Allah Ta'ala bagi. Dizahirkan kemuliaan kepada murid dengan berkat guru tu. Tapi tu guru tak ada apa. Macam kisah di Mesir. Tuan Haji Zakaria ada akan jempi dengan Ustaz Syahabuddin. Ada satu ulama tu nama apa tak tahu, saya lupa dah. Hari-hari mimpi Nabi, murid dia tu. Guru dia sekali pun tak. Lebih murid Allah Ta'ala bagi, tapi dengan berkat guru dia. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi tu ada sebab. Kerana Allah Ta'ala nak menjagakan batin dia lagi. Nak menjagakan lagi, nak katuk supaya darjat dia di sisi Allah makin tinggi. Yang tak dapat diketahui oleh siapa, walaupun diri dia pun dia tak tahu. Wali ni banyak jenis. Kadang-kadang dia tak tahu, orang pun tak tahu. Kadang-kadang orang tahu, dia tak tahu. Kadang-kadang orang tahu, dia tahu. Dia banyak pasien. Ada seorang wali di Yaman, dia tak tahu kata dia wali. Dia jadi wali ni oleh kerana isteri dia hari-hari beletiak. Oleh menyebabkan dia sabar, redha. Dia kata ni ketentuan Allah, perbuatan Allah, sabar, redha. Tak larat dengar maki. Isteri dia pun wali. Nak tarbiah laki dia tu supaya dapat dinaikkan maqam kerohanian itu, supaya sabar, redha apa yang Allah Ta'ala tentukan, apa yang Allah buat. Kita bukan ada apa-apa melainkan semuanya Allah Ta'ala yang tentukan. Wajib beriman dengan qada dan qadar. Satu hari bini dia kata, lah hang pergi ke bukit, pergi suluk di bukit. Apabila suluk di bukit, ada seorang tu berdoa, ya Allah, dengan berkat Abdul Rahman ini, dia tak tahu, maka engkau turunlah hujan ya Allah, dengan berkat walimu, dengan berkat kekasihmu yang bernama Abdul Rahman, maka engkau turunkanlah hujan ya Allah kepada kami. Dia tanya, Abdul Rahman mana? Dia kata, Abdul Rahman kampung tu. Dia baru dia tahu, selama ni Allah Ta'ala uji dia dengan isteri dia kerana Allah Ta'ala nak menaikkan maqam di sisi Allah Ta'ala itu. Kita kalau lagu ni penat. Orang perempuan janganlah balik buat lagu tu. Kesian kat suami. Kerana suami kita ni bukan semua iman kuat macam Abdul Rahman tu. Kalau buat lagu tu jenuh kami. Letih. Baik, semua rasul bersifat dengan fatanah, cerdik, bijaksana. Yang dikatakan bijak dengan sekira-kira ada pada mereka itu rasul, semuanya alaihi wassalatu wassalam, kebijakan yang boleh mematahkan dan mematikan cakapan orang-orang
lawan berbantah dengan mereka itu. Maknanya kalau orang hujah, mereka boleh jawab. Orang berhujah, mereka boleh jawab. Patahkan hujah musuh dengan jawapan-jawapan, dengan hujah-hujah yang ada pada mereka. Dengan anugerah Allah Ta'ala menganugerahkan kebijaksanaan, kematangan, pemikiran yang matang, pemikiran yang kehadapan kepada mereka. Apabila musuh hujah, mereka jawab. Musuh hujah, mereka jawab. Apabila jawab, musuh kena sengak. Betul apa mereka jawab tu. Satu hari orang musyrikin nak kenal Nabi. Dia kata jom kita kenal Muhammad. Apa dia nak tanya? Tanya soalan hak tak boleh jawab. Apabila tak boleh jawab, kita pakai gelak. Apa dia? Kita pergi tanya kat dia soalan roh. Nabi ni orang yang dipimpin dengan wahyu. Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril, habaq dah jawapan dia. Hai Muhammad, kulli ruh min amri rabbi. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, roh tu adalah pekerjaan Tuhanku. Aku pun tak tahu, apa pun tak tahu. Sengap nak jawab pun betul. Tu Saleh kata kalau roh boleh tahu senang. Gaya nak keluar tangkap bola botol buh balik. Tak mati kita. Dah seorang pun tak tahu urusan roh melainkan Allah Ta'ala. Melainkan Allah Ta'ala. Cuma kita boleh cam apabila roh tu keluar macam mana. Orang tua-tua dia ada pengecaman dia. Banyak ilmu yang ada pada orang tua yang tidak ada pada kitab, hanyalah petua. Macam mana nak tahu kata roh keluar? Iaitulah dia apabila kita ni tolak tangan kita nak ampu badan dia, tak boleh masuk dah. Tu maknanya dah habis dah badan dia tu, tinggal roh dia tu kuih naik nak habis dah. Dia mula-mula pasal pertama ulama kata ujung jari sampai buku lali. Tu pasal pertama roh keluar. Yang kedua pada buku lali sampai lutut, tu nombor 2. Kaki tu dia jadi keras dah. Yang ketiga lutut sampai ke pusat. Yang keempat pusat sampai ke halkum. Waktu ni lah apabila orang tua-tua kata nak selup tangan tu, nak suar tak boleh dah. Tangan kita tak boleh masuk dah, keras dah badan dia. Keluar dah. Lepas tu dia keluar daripada halkum, khilaf. Setengah kata keluar kot mulut, setengah kata keluar kot hidung, setengah kata keluar kot mata, setengah kata keluar kot bubut. Itu urusan Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Dia keluar. Roh ni ada semua badan kita. Apabila keluar jadi keras, kaku. Tu orang kata hidung pun jatuh. Hidung ni jatuh. Tu tanda lah. Tu sapi mana lah. Anak-anak pun boleh panggil lah. Dia lagu tu. Baik. Dan ada pada mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam kebijakan yang boleh menyatakan wajah kesalahan kecakapan lawannya itu. Apabila berhujah, hujah dengan ilmiah dinyatakan satu persatu. Sebab apa hak hujah mereka tu tak betul? Macam mana yang betul? Dinyatakan. Dan pada mereka itu kebijaksanaan pada membuatkan keputusan di atas suatu pekerjaan. Maknanya semua pekerjaan yang diputuskan oleh Rasul itu tepat dan terbaik. Apabila jadi imam, Rasul kita tegur. Apabila ada orang tua dan ada kanak-kanak kecil, ibu yang ada anak-anak kecil, maka ringkaskan akan solat. Jangan panjang. Nabi ajak sahabat. Dalam bab jemaah, dalam bab memimpin keluarga, di dalam bab memimpin masyarakat, di dalam bab menguruskan ekonomi, di dalam bab memimpin negara, di dalam bab memimpin perang, semuanya Rasul memiliki kebijaksanaan. Apa yang diatur dan diputuskan oleh Rasul itu adalah tepat dan terbaik.
Tengok. Apabila Abu Sufyan ambil barang-barang orang Islam di Mekah, nak pergi jual di Syam, Nabi fikir bab yang berkaitan dengan politik. Kalau dia jual yang pertama hak kita, maknanya mereka menzalimi hak kita. Itu hukum. Yang kedua, apabila mereka ada duit banyak, sudah tentu mereka akan menyerang kita. Baca siap. Yang pertama ampai hak kita, zalim. Yang kedua, apabila mereka duit banyak musuh, mereka akan serang kita. Lah kita pergi sekat. Apabila sekat, jadilah peperangan Badar. Apabila perang Badar, Nabi atok pula pasukan kuda di sini, pasukan yang dikatakan panah di sini, pasukan bertempur di sini, dan sebahagian menjaga telaga. Kalau kita fikir perang jaga telaga apa? Oh, kalau orang mai tengah padang pasir tak ada telaga, minum air depa lari balik. Nah, kita bang dulu. InsyaAllah saat lagi kita sambung dan kita berhenti. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala
wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Jadi kebijaksanaan yang ada pada Rasul itu sehingga mampu mereka melawan hujah-hujah musuh dan menyatakan hujah pasal apa hak musuh tak betul, hak macam mana betul, maka diterangkan dengan keadaan yang jelas, maka terpaksalah musuh-musuh itu kena diam. Pasal Nabi kata tu betul. Betul ada kata tu. Betul. Teringat benda ni Tok Saleh rahimahullah ta'ala masa hidup tu banyak orang tak setuju. Apabila mati, baru orang sanjung. Masuk TV3, TV1, Astro, berita harian, berita utusan, masuk semua. Masa hidup sekali tak nak masuk. Hak dia kata tu betul, tapi tak terima oleh kerana bukan tak tahu kata tak betul, bukan tak tahu kata betul, tahu kata betul, tak terima tu oleh kerana sombong. Apabila mati, barulah nak kenang jasa. Payah nak cari lagu tu. Semua lagu tu, baik kawan baik musuh semua mengaku. Rasul apabila dinyatakan semua mereka terima, terpaksa kena diam. Tu maknanya bijak. Nabi Ibrahim AS nasihat, ya abati la ta'budu syaitan. Dia nasihat kepada Azar, janganlah kamu mengabdikan diri kepada syaitan yang tak boleh bagi manfaat, mudarat. Lepas tu pula Azar ni dia menteri kepada pegawai kepada Namrud. Namrud kata, aku Tuhan. Nabi Ibrahim kata, apa bukti kamu? Dia kata, aku ni. Namrud kata, yuhyi wa yumit. Boleh bagi hidup orang, boleh bagi mati orang. Dia ambil dalam penjara musuh dia. Dia tak bunuh seorang, dia tikam bagi bunuh seorang. Dia kata, tengok, aku boleh bagi hidup dan boleh bagi mati orang dalam kuasa aku. Baik. Nabi Ibrahim kata, kalau hang Tuhan sungguh, esok hang angkat matahari belah ni, buat turun belah sana. Hangat hati tak boleh jawab tu bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana? Di kota Babylon, di kota Babel, di negeri Iraq. Apabila dibakar Nabi Ibrahim, tak terbakar, maka Nabi Ibrahim berpindah ke Palestin. Daripada Palestin berhijrah, hantar istrinya, ibu kepada Nabi Ismail di Mekah Al-Mukarramah. Itu sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bijak. Raja pun kalah dengan dia. Tak boleh lawan hujah dia. Maknanya bijak. Semua Rasul memiliki kebijaksanaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tidak ada sama sekali mustahil di atas mereka itu bodoh. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak lantik Rasul daripada kalangan orang yang bodoh. Kalau bodoh, macam mana orang nak ikut? Orang main-main lawan hujah tak boleh jawab, macam mana orang nak ikut? Yang akan menjadi pemimpin itu mestilah berdepan dengan musuh. Apabila dihujah, mesti kena boleh jawab, baru orang boleh ikut. Kalau tak boleh jawab, macam mana nak ikut? Ini ada satu pondok di Petani. InsyaAllah kalau dan kita pergi pusing tengok. Pondok Babalah Sarah, keturunan Ustaz Fadil Nur di situlah. Keturunan keluarga-keluarga yang ada di Dargah Syekh Jarum. Keluarga mereka di Benam Badam. Apa dia yang berlaku? Berlaku perdebatan di antara kaum tua dan kaum muda. Janji masyarakat, semua kita ni mai dengar tok guru hujah. Tapi kita kena janji siap. Siapa menang dalam hujah, kita kena mengaji dengan dia. Tak apa. Hujahlah kaum muda dengan kaum tua. Bab
Sampaikah pahala bacaan tahlil, bacaan Quran kepada si mati? Kaum muda kata tak, kaum tua kata sampai. Debat antara Tok Ujilah dengan seorang lagi, kita tak boleh sebut nama lah, dah meninggal kedua-dua. Maka kalah kaum muda, menang Tuan Guru Hajilah Sarah, maka orang kampung kutip duit buat surau dan mengaji dengan Tok Ujilah di Pondok Benang-Benang. Tok U pun tak ada dah, mati dah. Maknanya orang yang kita nak ikut tu mesti bijak. Orang yang kita nak ikut tu mestilah boleh jawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh musuh. Apabila datang kepada kita, boleh jawab, baru kita boleh ikut. Lebih-lebih lagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau lagu tu dia kata, kalau lagu tu kami pakai tak jadi kepala, dah takat mana boleh lah nak buat lagu mana kita. Macam khodiah kita habis tak ada, kita kena naik imam, kena naik, takat kita boleh. Kita kata saya ni macam sinoma. Apabila tak kena, tegur. Hak kena, bagi tahu kena. Hak tak kena, bagi tahu tak kena. Saya ni bukan sempurna. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, kita rujuk kepada Tok yang lain. Kalau nak tahu semua, pakai tak kena baca kitab. Kena semua, kena tahu dulu. Tak. Baca Tok Izalai kata, baca mu tahu, hak tak tahu susah duk abang. Kalau orang tanya hak tahu, jawab. Kalau tak tahu, kata wallahu alam, kena merujuk kepada orang lain. Tak jatuh martabat. Ni kita yang bersifat dengan korang, tetapi Rasul mesti lengkap. Sebab nak pimpin agama mesti sempurna. Mestilah bersifat dengan fatonah, bijak. Bijaksana dan tidak bodoh mereka itu sekali-kali. Subhanallah, Allah Ta'ala tak pilih Rasulnya daripada kalangan orang yang bodoh. Tak. Raja nak pilih setiausaha negeri pun dia pilih orang bijak. Takkan dia nak cari orang bodoh. Habis negeri kena jual. Apa kelulusan kamu? Okey, kepakaran di bidang ni. Lantik. Tapi kalau tak ada CJ, takkan dia lantik. Jadi setiausaha negeri, habis negeri kena jual. Dah. Lebih-lebih lagi Allah yang bersifat dengan alim, lagi pula bijaksana, maha bijaksana. Tentu Allah Ta'ala memilih Rasulnya daripada kalangan orang yang bijak, yang tidak bodoh sekali-kali. Dalil atas yang demikian itu, Rasul bersifat dengan fatanah. Setengah daripadanya dalil kata Rasul itu bijak, cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan di atas perbantahan kabilah Quraisy yang meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Pemimpin-pemimpin Quraisy ambil buah fikiran Nabi. Macam mana Muhammad? Hak ni kata aku yang layak letak, hak ni kata aku yang lebih layak. Pak kabilah, pak kata, yang dakwah kata kami yang terlebih layak. Kelai. Tanya Nabi, ambil buah fikiran Nabi. Maknanya Nabi bijak. Ketika tu muda lagi, 35 tahun. Maknanya orang mengambil buah fikiran mestilah daripada orang yang bijak. Ini bukti yang jelas Rasul kita itu bijak. Sallallahu alaihi wasallam dan Rasul-Rasul yang lain alaihi wassalatu wassalam. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tok Izalai kata, di antaranya kita kena tengok orang, jangan pulun kita seorang. Pulun baca sampai orang lena sekerak dah. Bodoh dia kata. Tok Izalai dia suka kata lagu tu, bodoh. Dia orang tua. Saya tak boleh kata aku tu. Orang tua kata api, orang tak kata apa dah. Anak murid dia tua pun kena lagi. Tua pada dia umur 90. Buat kerja tak kena. Bodoh dia kata.
Tok guru marah kita, biar pergi kat dia. Biar pergi kat dia. Satu hari, mula-mula dia lantik saya jadi orang kerja dia lah. Dia suruh buat poster masa tu, design apa tak ada lagi, tulis hitam putih ya. Type di komputer tu, print hitam putih, gambar apa tak ada. Buat apa? Peringatan Hijratul Rasul. Dia kata membuat iklan kita nak buat Hijratul Rasul. Muharram, kacau berbuat Asyura. Duk esok dia tanya, mu buat hari ni? Buat dah apa? Mu tempek di mana? Poster. Tempek tu melekat lah. Bahasa Sik, mu tempek mana? Tempek surau tu, pintu. Bodoh dia kata. Di surau ni semua orang ngerti. Nu kita tempek kat masjid surau tu. Kita baru pertama kali buat kerja. Baik bapa. Dengan berkat dia kata bodoh sekali itulah, senang. Nah. Tu kali pertama urus program. Kali kedua Syekh Nurdin mai tahun 2017. Tahun 2007. Majlis besar daurah. Saya kena pergi mesyuarat di Jabatan Mufti Perak. Kita halui budak masa tu belah tahun. Umur 17. Umur 17 18 gitu lah. Hak cakap ni Jabatan Kuasa Mufti, hak wakil-wakil apa, mai hak peringkat nak buat daurah di Pondok Sik ni, dia kata minta wakil bercakap. Kami pergi 3 orang. Saya tak gemuk bercakap, kita orang muda. Hak abang bawa saya tu, saya kata bercakap. Cakap dia kena kot lain. Syekh Nurdin jadi tak faham. Lepas tu setiausaha Syekh Nurdin kata, "Tak, bagi Helmi yang cakap." Cakap, saya mohon maaf semua. Balik abang kata guru. Dia kata majlis ni majlis besar. Kalau mu masa tu cabaran banyak lah. Dengan nak masak, dengan kawah, dengan nak cari homestay, dengan macam-macam nak kena urus. Dengan orang hak tak setuju macam-macam lah. Dia kata kalau mampu hang buat majlis ni, insya-Allah majlis lain Allah Ta'ala permudahkan semua. Kerana hak ni besar, hak kecil jadi mudah semua. Kalau berjaya hak ni, berjaya hak lain. Saya pun doa, minta baba doa lah. Apa pun tanya dia. Kena marah ni tak kira lah. Dia waktu sebelum jadi apa-apa tu memang dia cengeng semua. Sebab dia nak memastikan program tu lancar betul. Lepas program baru dia gelak. Masa program tu kami kena marah tak kira. Budak-budak takut habis. Kadang-kadang nak lintas depan pun tak berani. Cengeng. Lepas aku program baru dia gelak. Bagus. Alhamdulillah berjaya. Alhamdulillah. Tu. Dia antara dia kata jangan panjangkan majlis itu. Itu nasihat dia. Dia bukan ajak kitab ni, dia ajak cara hidup. Dia kata kalau orang main rumah, kalau orang angkat tangan, kita naik kereta, buka tingkap, angkat tangan balik, jangan tunjuk kata kita ni belagak. Itu dia ajak tu. Dia bukan ajak kitab ni, dia ajak bermasyarakat. Dia ajak semua dalam bab yang berkaitan dengan masyarakat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bantiawai esok tu imam nak pergi tani dengan Haji Zakaria. Tak tahu lagi siapa dia pergi, mungkin ramai kot. Jadi kalau siapa yang tak pergi tu, kalau nak kirim untuk sumbangan-sumbangan Tok Guru ke, boleh bagi kat tuan imam kita. Habang kalau nak bagi kat Tok Imam minum, ni hak Tok Imam. Kesian kat dia nak pergi berjalan, untuk belanja. Nak bagi kat Tok Guru, ni untuk pondok. Bagi tahu lagu tu. Jelas. Supaya jelas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.